kelas kita sambung 7.2 peralatan optik, iaitu peralatan yang menggunakan kanta yang kita belajar, iaitu kanta cembung dan kanta cekung. Okey, tapi apa yang kita nampak di sini, kalau kamu nampak ada beberapa alat optik, contoh kanta pembesar yang kanta mikroskop dan teleskop, semua ni kita gunakan kanta cembung. Okey, yang kanta cekung yang kita kebiasaannya yang kita tahu kegunaan dia ialah cekung ni boleh jadikan sebagai cermin mata. Okey, cermin mata yang pakai spek iaitu dia yang itu adalah kanta cekung. Okey, kita tengok, jadi kalau kamu tengok gambar raja seperti ini, sebenarnya bagi kanta pembesar cikgu tak terang lagi, sebab kanta pembesar ni seperti yang hari itu kita dah bincang, iaitu bagi kanta cekung, okey, kanta cembung. Okey, cikgu lukis line. Okey, iaitu bagi kanta cembung ni, okey, yang hari itu kita dah bincang. Okey, bagi kanta cembung, okey, kita ada paksi utama, ini ialah pusat optik. Katakan ini ialah F titik fokus, jadi objek kita letak kurang daripada F ataupun dia sangat dekat dengan kanta. Jadi apa yang kita lukis ialah kita lukis satu sinar yang selari dengan paksi utama sampai ke paksi kanta, kita henti. Lepas tu kita tanda F di kedua-dua belah, jadi ini pun ada F, maka dia akan melalui F, yang ni sinar pertama. Dan untuk sinar yang kedua daripada titik atas, kita lukis melalui pusat optik di tengah O, kita lukis satu sinar ke bawah. Okey, kita dapat kedua-dua sinar ni sebenarnya tidak boleh bersilang. Dan mereka hanya boleh bersilang kalau kita panjangkan dia ke belakang. Okey, panjang dia ke belakang dan mereka akan bersilang dan kita dapat imej yang kita dapat maya. Okey, tegak dan dibesarkan, saiz yang lebih besar. Jadi ini sebenarnya adalah kanta pembesar yang kita bincang hari itu. Jadi kanta yang kita guna di sini adalah jenis kanta cembung, dan waktu kita nak dapat imej yang besar, okey, tegak, kita kena dekat dengan objek. Maksudnya objek yang kita nampak itu nak tengok, katakan kamu ada buku, kamu nak guna kanta ni, letak buku di bawah. Okey, kita letak buku di bawah. Jadi dia mesti dekat dengan buku itu. Kata ini buku kamu lah, ini buku, maka dia kena dekat, okey, dengan buku itu. Baru kita dapat hasil ini. Okey, jadi ini kanta pembesar. Jadi cikgu tak terang lagi lah. Okey, yang seterusnya kita akan tengok ialah mikroskop. Okey, yang kita boleh tengok benda-benda yang seni ataupun kita tengok sel. Okey. Okey, dan satu lagi teleskop. Teleskop ni ialah untuk tengok benda yang jauh. Okey, sebagai contoh kita nak tengok planet di angkasa lepas. Okey, jadi kita guna teleskop. Okey, jadi kita tengok yang pertama yang mikroskop dulu. Okey, mikroskop kita tengok seterusnya gambar raja yang lengkap. Yang ni ialah mikroskop. Okey, jadi bagi mikroskop ni kita akan gunakan dua kanta cembung. Okey, kedua-dua pun kanta cembung. Okey, kanta yang paling dekat dengan objek, ini objek, kita letak objek. Katakan ini ialah teleskop, maka kita letak objek di sini. Okey, kita letak objek di sini, maka ini adalah objek. Okey, kita letak objek di sini. Yang kanta yang paling dekat dengan objek kita panggil sebagai kanta objek. Jadi seperti di sini, ini adalah kanta objek. Okey, lepas tu kamu akan tengok daripada bahagian atas. Bahagian atas ni kita panggil kanta mata. Okey, kanta mata yang dekat dengan mata. Ini dekat dengan objek. Jadi kita ada dua kanta di sini, kedua-dua pun kanta cembung. Jadi kanta objek yang dekat dengan objek, kanta mata, kamu tengok di sini, mata kamu ada di sini atas tadi, ini adalah kanta mata. Okey. Jadi kita letak objek, di mana waktu kita letak objek? Objek ni diletak di antara F dan
dia guna FO sebab ini ialah panjang titik fokus untuk kanta objek. Jadi kita letak di antara FO dan 2FO. Kita letak di sini dan kita lukis macam yang kita buat hari itu. Okay, iaitu ini sinar pertama selari dengan paksi utama sampai ke paksi kanta. Lepas tu kita sambung melukis garis lurus melalui FO dan kita dapat garisan ni. Lepas tu kita lukis garisan yang kedua. Ini garisan kedua melalui pusat optik, tidak terbias lurus dan dia akan bersilang di titik ini. Okey, jadi kita sudah boleh dapat image pertama. Okey, kita dapat image pertama. Okey, dan image ni kemudian yang akan menjadi objek bagi kanta mata. Okey, image ni kemudian yang akan jadi objek bagi kanta yang kedua iaitu kanta mata. Dan waktu dia bentuk, kalau kamu tengok, ini ialah FE. FE ni adalah titik fokus untuk mata. Dia guna FE, E adalah I untuk mata lah. Okay, jadi FE. Jadi kita dapati kita letak image pertama yang kita bentuk IO ni adalah di antara FE dan pusat optik. Okay, maka dia akan dapat keadaan di mana U ini, jarak objek, kurang daripada F, iaitu dia sangat dekat dengan kanta mata. Jadi kita guna cara yang sama seperti yang hari itu. Daripada titik ini, kita lukis yang selari dengan paksi utama dan dia akan melalui FE dan sinar kedua melalui titik optik, pusat optik, dan kita dapati dua ni mencapah, tak boleh bersilang. Jadi apa yang kita buat ialah kita panjangkan ke belakang, ekstrapolasi ke belakang dan dia akan bertembung di titik. Okay. Jadi titik image yang terakhir itu adalah maya. Sebab kita ekstrapolasi dan kita dapati image akhir itu sangat-sangat besar daripada objek. Image ni besar sikit. Okay. Image yang pertama itu besar sikit. Image yang terakhir itu adalah sangat besar berbanding dengan objek. Okay, jadi ini adalah mikroskop. Okay, dan kita tengok sikit nota di bawah. Menentukan kuasa pembesaran mikroskop. Jadi dia ada satu formula di sini. Kuasa pembesaran mikroskop ialah kita guna kuasa pembesaran kanta objek. Okay, dan kita darab dengan kuasa pembesaran kanta mata. Kita dapatkan hasil darab kuasa pembesaran bagi kedua-dua kanta ini. Okay, kita tengok contoh di bawah. Okay, sebagai contoh, katakan bagi soalan ni, okay, kita dapati bahawa kanta mata mempunyai kuasa pembesaran 4 kali. Okay, kanta objek ni mempunyai 40. Okey, 40 kali. Jadi kita boleh cari kuasa pembesaran mikroskop ni iaitu melalui hasil darab kuasa pembesaran kedua-dua kanta. Okey, jadi 40 kali 4 kita dapat 160 kali. Maksudnya objek itu sudah dibesarkan sebanyak 160 kali lebih besar. Okey, jadi maksudnya dia sangat besarlah. Okey. Okey, kita tengok seterusnya bagi teleskop. Okey, bagi teleskop. Okey, bagi teleskop untuk tengok benda-benda yang jauh benda jauh. Okey, jadi bagi teleskop kalau kamu tengok dia pun sama macam mikroskop tadi, iaitu dia ada dua kanta. Okey, ada dua kanta cembung di sini. Dan tempat yang kita tengok dekat dengan mata, kita panggil kanta mata. Dan satu lagi akan menjadi lebih dekat dengan objek. Jadi kita panggil ini sebagai kanta objek. Okey, jadi untuk tengok benda yang jauh, jadi maksudnya benda yang jauh ni, si cahaya yang masuk ke dalam kanta objek ini adalah daripada benda yang jauh, objek yang jauh. Objek yang jauh adalah sinar yang selari. Dan sinar selari ini masuk ke kanta, mereka akan tumpu di satu titik yang kita dapat image pertama. Dan image pertama ni kebetulan bentuk di tempat FE, titik fokus bagi kanta mata.
Jadi imej yang keluar itu pun adalah sinar yang keluar itu pun adalah selari, maka imej akhir pun selari. Jadi imej akhir itu kita kata dia maya dan dia bentuk di infinity. Okey. Dan satu lagi yang kita perlu beri perhatian ialah bagi pelarasan normal untuk dapat imej yang besar, jarak di antara kanta objek dan kanta mata adalah FO tambah FE. Iaitu waktu kita susun kedua-dua kanta ni, ini adalah hasil tambah jarak di antara dua-dua kanta ni, kita kena susun mengikut FO tambah FE. Katakan FO ni ialah 100 cm, FE ni ialah 20 cm. Jadi waktu kita susun dua kanta ni, dia adalah 120 tambah 20, jarak di sini adalah 120. Okey. Jadi ini kita dapat FO tambah FE. Okey, FO ialah panjang fokus bagi kanta objek dan FE adalah panjang fokus bagi kanta mata. Okey. Okey, iaitu bagi pelaras normal, iaitu kita dapat imej, tengok imej dalam keadaan yang lebih selesa. Jadi kita panggil ini sebagai pelarasan normal. Okey. Okey, jadi kita dah habis dah bahagian peralatan optik. Okey, jadi situ saja kita dah habis dah bab 7 ni ya. Dia sampai 7.2 saja peralatan optik.